Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalunya saya tunggu orang, hari ni orang tunggu saya. Dalam 10 kali kuliah sekali ni je lah kan. Mana menang kat saya tu lagi lah. Jadi kita berada di hujung Ramadan Al-Mubarak. Cuma yang saya nak sentuh berkaitan dengan perkara yang ada hukum syariah dari Islam, berkaitan dengan hukum hakam. Antaranya yang pertama berkaitan dengan siapa yang layak untuk istiharkan besok raya ataupun tidak. Sebab menjadi tradisi, belum lagi diistiharkan, kita telah istiharkan dulu. Yang begitu. Sedangkan dari sudut syarak hanya 2 golongan saja yang boleh sebut besok raya, lusa raya. Tak kala mana petang itu dia dah tengok anak bulan. Siapa yang tengok? Bukan juga orang biasa, mufti-mufti yang tengok. Lalu mereka yang akan istiharkan kepada umara, yakni pada pemerintah kerajaan untuk bagi tahu satu Malaysia raya besok. Jadi orang yang layak untuk bagi tahu adalah mufti itu sendiri. Cuma dia tidak bagi tahu secara publik kepada kita, melainkan perlu kepada umara lah, di mana dengan kuasa pemerintah tadi untuk bagi tahu semua kita akan beraya esok tu. Jadi ini menunjukkan satu hukum bahawasanya kita tidak boleh menentukannya, sebab dalilnya dikiaskan dengan ayat Quran. Ada dalil daripada Quran. Seperti mana penentuan untuk puasa Ramadan tu sendiri bukan kita yang menentukannya, tapi yang menentukannya adalah orang yang layak untuk menentukannya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, faman syahida minkum asyhara falyasum, maka barang siapa yang melihatnya maka hendaklah dia puasa. Maknanya besok ni bolehlah puasa, tak kala mana petang itu dia telah melihat anak bulannya. Jadi dikiaskan juga dengan berkaitan dengan istiharaan berkaitan dengan Idul Fitri itu sendiri ataupun jatuhnya 1 Syawal. Lalu di sini adalah hukum seperti mana berkaitan dengan Ramadan itu sendiri, selagi mana tidak diistiharkan bahawasanya sekian-sekian harinya kita akan berpuasa, lalu begitu juga kita tidak boleh bercakap apa-apa. Kita tidak boleh menentukannya. Gitu. Maknanya kita tidak boleh mendahului sebelum kita melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita untuk tentukan puasa ataupun tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam sabdaannya hadis yang sahih, iaitu kamu lihat, kalau sekiranya kamu tidak melihatnya disebabkan gelap ataupun mendung, lalu hendaklah kamu mencukupkan jumlah 30 hari. Maksud 30 hari dalam syarah hadis disebut yakni 30 hari Sya'ban, bukan 30 hari Ramadan. Begitu. Sebab sewaktu kita melihat anak bulan itu, kita berada di 29 Sya'ban. Dalam kalender Islam dia 29 ataupun 30 sahaja. Lalu 29 Sya'ban petangnya, jadi kita pun teropong. Lalu tidak nampak disebabkan gelap ataupun mendung seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Lebih-lebih malam tu lagi hujannya lebat. Lalu cukupkan 30 hari. Maksud 30 hari bukannya 30 hari berpuasa, tapi cukupkan 30 hari Sya'ban. Ini menunjukkan kita tidak berakhir 29 Sya'ban, melainkan kita mengakhirkan 30 Sya'ban. Begitu. Untuk menentukan Idul Fitri pula ataupun 1 Syawal lah kan? Lalu sama juga kaedahnya. Kalau sekiranya pada 29 itu kita teropong tidak nampak, lalu tambah lagi 1 hari, makna kita akan berpuasa 30 Ramadan. Seperti mana tahun lepas kita Sya'ban 30 hari, begitu juga Ramadan kita pun 30 hari. Cuma tahun ni kalau dilihat dengan kita berpuasa hari Sabtu kan, begitu, kemudian dah ada istihar dah, walaupun bukan daripada Datuk Mufti ataupun mohon raja-raja, cuma kita yang istihar sendiri, kita kata Ahad. Kalau kita kata Ahad, nescaya kita hanya berpuasa 29 Ramadan saja. Makna 29 Sya'ban, 29 Ramadan. Gitu. Lalu kalau mengikut pada kaedah fiqh sendirilah, kalau sekiranya contoh kita ditanya bila ke raya? Ahad.
Lalu kalau orang tu tanya macam mana hisab dengan ruqyah, oh bab ni saya tak tahu lah gitu. Tapi macam mana boleh istihad? Paling kurang dia kena tahulah bab ni. Kalau sekiranya seseorang nak bagi tahu Ahad ni gaya makna sampai 29 Ramadan saja. 29 tu Sabtu, 30 tu 1 Syawal. Hari Ahad tu 1 Syawal. Lalu kalau sekiranya ditanya, dia masih boleh jawab ruqyahnya, hisabnya. Mengapa awak tentukan 29 Ramadan saja sedangkan belum lagi tengok anak bulan? Mungkin dia kira dia sudah hisab begitu. Kalau nak kata ruqyah ni nak kena tengok anak bulan nampak ataupun tidak begitu. Bukannya senang. Walaupun anak orang lagi senang rasanya begitu. Bukannya senang. Sebab waktu petang tu dia mesti betul-betul cerah, jangan mendung, yang gelap. Sebab kita nak tengok anak bulan tu bagi ahli falak lah, mufti-mufti tahulah bab ni. Waktu dulu pun saya pernah belajar juga. Sebelum nak terbenam matahari tu memang ada satu bulan yang mana kalau terbenam matahari masuk maghrib memang ada wujud perubahan pada bulan. Dan bulan tu bila dia berubah, dia menunjukkan hari ataupun bulan yang baru, permulaan bulan. Mana besok tu dah jadi 1 Syawal, aja kira begitu. Tapi kalau sekiranya dia nak tengok tak nampak, lalu ditambah lagi 1 hari. Cuma soalannya di Indonesia berlaku, kita teropong tak nampak satu. Bahkan kalau tanya mufti pun jawab selalu tak nampak. Lalu telah ditentukan juga 29 Ramadan, padahal tak nampak. Hadis Rasulullah SAW, Nabi kata tambah lagi 1 hari. Begitu. Seperti mana satu hadis sahih Bukhari, Rasulullah kata dalam sebulan jumlah hari adalah 10, 20. Lepas kali 3 Nabi tutup 1 jari. Cuma kalau kamu tak nampak anak bulannya, mungkin gelap mendung, kamu tambah 1 hari, Nabi angkat 1 jari. Begitu. Cuma soalannya di Indonesia, begitu juga di Indonesia ada satu amalan, satu kaedah yang mana tak nampak anak bulan tapi kita boleh berpuasa 29 hari. Ini namanya hisab. Hisab ni maknanya ambil daripada bulan-bulan sebelum. Maknanya sebelum masuk Syaban, Rajab pun kita pakai 29. Lalu Syaban kita pakai 29. Ramadan pun 29. Nanti Syawal pun 29. Kita kena tahu, kita hanya Syawal 29 hari, tak jatuh 30 hari. Walaupun kita biasa berhari raya 2 bulan. Gitu. Dah habis Syawal pun ada rumah terbuka lagi. Gitu. TV3 pun sama juga bangai begitu. Dah habis Syawal dah. Gitu kan. Kita pun tanya ni rumah terbuka apa? Kata Aidilfitri lah. Aidilfitri apa nak pergi haji lah ni. Tak apalah. Ya, sila. Soalan tarik Syawal ni kan. Kalau kita ada kekhilafan tu antara negara-negara tu, Islam ni, pasal 1 Syawal ni. So macam mana kita punya nak menyeragamkan balik standard kalender Islam ni. Kalau dekat Indonesia tu dia dah raya dulu. So dia dah kalau awal pada kita mengetahui dia punya tahun hijrah dia tu. Kita lewat. So macam mana kita nak kira tu balik? Dia dalam hal ni kalau ikut pada hukum fiqah, dia kembali balik pada wilayah. Itu pasal dalam satu wilayah zaman dulu-dulu biar ada raja yang mentadbir wilayah tu. Sebab bila ada raja, ada pemerintah yang ni umara, lalu mesti ada ulama' pula. Dia mesti rujuk ke ulama' dia. Lalu ulama' akan berfatwa. Lalu dalam mazhab Syafi'i dia pakai pada wilayah tadi. Oleh kerana walaupun kita namanya sebuah negara, cuma dalam mazhab Syafi'i bila jadinya sebuah negara dan kita bersepakat bahawa cukup kita menjadikan seorang sultan dalam negara kita, yang lain jadi raja saja. Mana sultan ni duduk atas daripada raja-raja lah. Lalu kita telah istiharkan jadi sebuah, jadi kita berada di dalamnya. Jadi di situlah wujudnya umara, begitu juga wujudnya dengan ulama' tadi, yang mana pentadbirannya akan kembali balik menjadi sebuah negara tadi. Jadi apabila disebut negara Malaysia, kita dengan pemerintahan kita, kita dengan fatwa kita. Manakala Indonesia, mereka dengan pemerintahannya, mereka dengan fatwa mereka, dan termasuk dengan iktikad keyakinan dan juga ijtihad di kalangan ulama'-ulama' kita. Jadi kita tak boleh nak ikut dah. Memang begitulah difatwakan oleh ulama'-ulama' mengikut pada wilayah dia. Itu pada kaedah.
Kecuali kalau sekiranya seseorang tu sendiri dia nak ikut Indonesia juga, cuma dia kembali balik pada fiqah. Seperti mana contoh, walaupun kita 29 Ramadan kita akan berpuasa, akan tetapi hari Sabtu dia telah raya dulu. Contoh gitu. Dia orang Malaysia, duduk di Malaysia, cuma dia dah raya dulu. Sebab apa? Indonesia dah raya. Cuma soalannya kita tanyanya waktu bulan puasa dulu, waktu puasa dulu awal ikut siapa? Ikut Malaysia lah. Kalau begitu dia dah salah. Sebab apa? Dia baru puasa 28 hari dalam sebulan 29 dan 30. Lalu salah kaedah dia. Yang begitu. Seperti mana contoh kalau Indonesia tu dia raya Sabtu, cuma kita tanya berapa hari dah Sabtu ni, dia kata dah kami dah 29. Maknanya mereka dah puasa dulu sehari awal daripada kita. Itu tak ada masalah. Begitu. Cuma dalam hal ini dia tidak boleh diserasikan seluruhnya, tak boleh. Disebabkan dengan perubahan-perubahan geografinya. Mungkin di kalangan ahli falak kita Malaysia ada kaedahnya. Begitu juga mereka agak sana pun ada ulama'-ulama' mereka dengan kaedah-kaedah ilmu-ilmu mereka. Jadi itu semua termasuk hukum pada ijtihad. Seperti mana kita menentukan arah kiblat kita masing-masing. Begitu kan. Jadi perkara ni kalau difatwakan oleh ulama' dikembali balik pada wilayah. Yang mana kalau sekiranya wilayah tu telah diisytiharkan menjadi negara, makna dalam negara tu banyaknya wilayah, lalu kita kena ikut wilayah tu saja. Kita berada dalam negara tu sebahagian pada wilayah, lalu kita kena ikut. Walaupun orang luar tapi dia masuk dalam wilayah kita, dia kena ikut fatwa dalam wilayah kita. Gitu. Kan? Dia tidak ikut dia tu daripada Australia dengan cara dia nak puasa cara Australia, tidak boleh. Dia kena ikut pada kaedah wilayah. Dan tidak boleh ditentukan seluruh daripada negara-negara yang menjadi satu waktu pun memang takkan boleh. Cuma berkaitan dengan keadaan, mungkin bulan yang berubah, mungkin disebabkan Indonesia biasa melihatnya berbanding Malaysia tak selalu melihatnya. Begitu juga kalau kita lihat di negara Arab, kebiasaan mereka mudah untuk melihatnya. Begitu. Itu biasa kadang mereka berpuasa dulu. Cuma kadang-kadang yang menyebabkan mereka lewat bukan disebabkan dengan bulan tadi, tapi disebabkan mungkin jam saja. Lewat pada jam. Seperti mana dulu-dulu ni yang saya tahu di Mekah kan puasa dulu, kita baru nak ikut. Cuma sekarang ni kita puasa dulu, lepas 5 jam barulah sampai waktu tu untuk mereka. Itu pasal kita tengok siaran langsung di Masjidil Haram sana. Jadi malam yang pertama tu kita tunggu-tunggu, dia belum nak ada lagi. Sehinggalah nak tunggu esok tu barulah dia bermula. Begitu. Jadi dipisah dengan jam ke situ. Jadi tidak boleh ditentukan dalam satu-satu wilayah, satu negara itu seolah-olah wilayah kita di Malaysia dengan wilayah di Indonesia disambungkan. Tidak boleh. Sebab dia mengikut balik pada orang yang ahli tadi melihatnya, menentukannya. Gitu kan. Cuma hendaklah kita ketahui bahawasanya ada juga di Malaysia ini yang dia lebih berminat untuk melihat wilayah di sepadan. Seperti mana di Perlis, di Kelantan, setiap tahun mesti ada yang akan raya dulu. Kalau sekiranya mereka memang raya dululah di sepadan sana tu, dekat Siam ke Indonesia pun ada begitu kan. Cuma kalau ikut di sudut fatwa, kalau ikut fatwa pada dalam mazhab Syafi'i, dia agak mudah berbanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Seperti mana kita Malaysia dah menjadi diisytiharkan sebuah negara. Lalu kalau sekiranya daripada 14 orang mufti yang teropong anak bulan itu, 13 tak nampak, seorang saja nampak. Jadi cukup membadai yang seorang tu. Begitu. Tapi dalam mazhab Hanafi dia berbeza. Dia akan pecah pada wilayah juga. Seperti mana Baghdad, ulama-ulama di Baghdad tak nampak, tapi di Kufah nampak. Lalu yang Kufah akan berpuasa dulu ataupun raya dulu. Kaedah dia begitu. Seperti mana contohlah mufti wilayah Teropong tak nampak, tapi mufti Selangor Teropong nampak. Lalu orang yang berada di Selangor akan raya dulu. Dia contoh begitu. Tapi kita mazhab Syafi'i tak pakai itu. Bila tak pakai yang tu, lalu dilihat pada tempat dia bermukim. Tanah itu jajahannya memang asal Malaysia ke ataupun asal Siam. Kalau asalnya memang daripada datuk nenek moyang dulu, dia kata ni semua tanah jajahan daripada Siamnya lah, orang Patani dulu ke tanah tu.
Lalu tidak ada masalah kalau dia nak ikut orang yang sebelah sana. Cuma kalau sekiranya pada awal dulu bahawasanya ini tak termasuk daripada bahagian Siam ni, ini memang dalam wilayah Malaysia lagi lah, peristiharan dia adalah yang baru adalah Malaysia, lalu dia kena ikut sini, dia tidak boleh ikut sepadan. Dia kena tengok tanah tu asalnya jajahan daripada siapa, milik siapa. Dia kena tengok kaedah dia begitu. Pasal dalam kaedah ni sebenarnya kembali balik pada dua tadi lah, ulama dan umara berdasarkan ayat Quran, dan ulama-ulama kita juga berfatwa. Dua golongan ni saja yang boleh sebut bila akan raya, bila akan puasa. Begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan juga Rasul. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan buat kita sehingga mata-mata mufti kita boleh melihat anak bulan, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan buat kita. Jadi kita boleh kata bahawasanya mufti kita telah tentukannya. Tapi kalau sekiranya belum lagi teropong, kita tidak boleh tentukannya. Dia bersalahan di sudut kaedah ayat tadi. Begitu. Maksudnya belum dilihat lagi anak bulan, kita tidak boleh tentukannya. Mana tahu mohon raja-raja kata Isnin, gitu. Lepas tu kita buat macam ni lah, rendang dah masak dah, gitu. Angkat tangan sikit lah kan, gitu. Isnin, gitu. Orang semua target Ahad, gitu. Jadi kita sendiri pun boleh sebut selamat hari raya, cuma kita tak boleh kata raya Ahad. Itu saja kaedahnya. Jadi kalau dia sebut bukanlah termasuk dosa-dosa besar, cuma yang dia sebut kemungkinan menjadi adat rasam Melayu saja. Sebab kalau dia Arab dia tak akan sebut. Dia kata tunggulah Datuk Mufti kita, Mufti negara kita akan istiharkan. Dia begitu. Tapi kita Malaysia ni sebulan nak raya dia dah istihar. Satu Ramadan lagi dia begitu, Ahad kita raya begitu. Jadi perkara tu akan keluar daripada kaedah sendirilah. Itu yang pertama. Perkara yang kedua pula berkaitan dengan surah Al-Qadri. Yang pertama yang perlu kita ketahui, surah Al-Qadri ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Puasa Ramadan, cerita berkaitan fadilat 10 malam terakhir, malam-malam ganjil, itu ceritanya di Madinah. Jadi apa kaitan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ni di Mekah, tapi ceritanya dibawa ke Madinah? Dan jaraknya lebih kurang 10 tahun gitu. Jadi rupa-rupanya turunnya surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr untuk bagi tahu mana-mana umat yang diturunkan Quran dialah paling istimewa. Umat itulah yang paling istimewa. Nak bagi tahu. Sebab dulu para sahabat Rasulullah masuk Islam di Mekah, ada orang musyrikin, ada orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Cuma bezanya kehidupan mereka, ahli kitab ini mereka kena beribadah cara sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri. Mereka tidak boleh bangun kembangkan agama mereka, tak boleh. Sebab waktu tu yang kuatnya adalah musyrikin. Siapa yang pegang Kaabah, orang-orang mana pegang Kaabah? Orang Arab. Jadi mereka dah yang menguasai Mekah. Lagi satu ahli kitab ni orang mana pula? Tentulah dia pendatang kemudian-kemudian. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tu bapa bagi segala keturunan. Arab pun dia, Bani Israel ahli kitab pun dia. Sebab Arab daripada Nabi Ismail, manakala anaknya Nabi Ishaq ni yang keluar Bani Israel. Begitu. Cuma yang masyhurnya keturunan daripada Bani Ismail. Bani Ismail ni lah maksudnya Ma'rab ni, makna keturunan daripada Ma'rab, orang-orang yang cakap Arab ni. Begitu. Lalu sehingga ahli kitab ni tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Tapi mereka masih mengamalkan ajaran-ajaran apa yang mereka warisi, begitu. Seperti mana Waraqah bin Naufal tu sendiri sebahagian pada orang ahli kitab, begitu. Kalau kita hari ini ialah ahli-ahli kitab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal diutus dulu, termasuklah mungkin sebelum jadi ahli-ahli kitab ketika itu. Kalau kita seperti mana hari ini, seperti mana ahli-ahli sufi lah agaknya, yakni mereka beribadah dengan cara mereka, cara-cara mereka lah, suluk cara mereka itu. Cuma di kalangan mereka ada yang benar, cuma mereka tak boleh bangun sebarkan ajaran saja. Cuma di kalangan sahabat Rasulullah SAW kadang-kadang duduk dalam majlis ahli kitab ni,
Lalu di kalangan mereka ada orang-orang yang jujur, ceritalah apa yang mereka dapat daripada kitab-kitab mereka ataupun daripada guru-guru mereka yang mereka riwayatkan. Lalu antara yang mereka cerita bahawasanya di kalangan Bani Israel atau ahli kitab yang terdahulu, ada di kalangan mereka yang beribadah sepanjang malam, mula awal malam sampai ke nak masuk subuh tu lah, begitu, sepanjang malam lah. Ataupun kita boleh sebut sebahagian besar malam. Waktu siang pula, sebahagian besar pada waktu siang dia berjihad fi sabilillah. Lalu dia telah amal selama 1000 bulan bersamaan dengan lebih 80 tahun. Riwayat pada Abdullah bin Mas'ud 83 tahun 4 bulan. Riwayat sebahagian sahabat sebut lebih 80 tahun pun boleh begitu. Lalu kita sebut lebih 80 tahun. Lalu di kalangan sahabat Rasulullah pun Takjub ni menunjukkan bahawasanya seolah-olah siapa di kalangan kita umat Islam mampu untuk beramal seperti mana di kalangan ahli kitab yang terdahulu. Orang beriman ahli kitab lah ni, siapa? Lalu turun Jibril alaihi salam, ya Muhammad, sesungguhnya di kalangan umatmu takjub dengan amalan ahli kitab terdahulu. Ya Muhammad, dengarlah. Lalu Jibril alaihi salam pun baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampailah akhir pada ayat tu. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah pun sebut berkaitan dengan malam ganjil, malam Lailatul Qadar dalam malam-malam ganjil 10 malam yang terakhir dalam Ramadan. Nabi tak pernah sebut pun. Cuma bila turun ayat ni inna anzalnahu, di situ orang akan bertanya sebab dia hanya domir ni nya. Sesungguhnya kami telah turunkannya pada malam Al-Qadri. Lalu dalam surah Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala sebut inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Mana Al-Qadri bermaksud mubarakah. Sebagai ulama tafsir kata al-hukmi, maknanya bermulanya hukum perundangan Islam dalam atas dunia, dalam dunia ini bermulanya bila turunnya Quran. Bahkan kalau kita ambil riwayat yang paling kuat sekali dalam banyak-banyak riwayat, seperti mana kata Aisyah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, antara wahyu yang pertama turun pada baginda Rasul. Sebenarnya wahyu yang pertama yang dimasukkan yang menjadi ayat, sedangkan Rasulullah telah diberi wahyu sebelum turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq lagi. Cuma wahyu yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada baginda Rasul tidaklah ditulis menjadi ayat-ayat Quran. Sebab kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sesungguhnya wahyu yang pertama turun pada Rasul adalah dalam mimpi, sehingga menggerakkan diri Rasulullah untuk menyendiri keluar daripada huru-hara masyarakat kota Mekah tu. Tu yang Rasulullah pergi berkhalwah di Gua Hira. Itu semua daripada wahyu. Cuma bukanlah wahyu itu menjadi ayat Quran. Lalu di dalam Gua Hira tu lah turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, begitu. Jadi Iqra', bacalah, itu adalah fi'il amar. Ini menunjukkan bahawasanya Lailatul Qadri bermaksud Lailatul Hukmi, yakni bermulanya hukum. Allah perintah. Jadi perintah itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Cuma Rasulullah tak cerita apa, melainkan turun ayat ni untuk beritahu pengumuman pada umat Islam yang beriman kepada Muhammad dan juga Quran yang turun kepada dia. Dia adalah umat yang paling unggul sekali. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim bahawasanya Allah Subhanahu wa taala utus semua sekali di atas dunia ni ada 70 umat dan kita adalah umat yang ke-70. Maknanya tidak ada lepas kita umat yang ke-71. Telah berakhir 69 umat. Lalu kalau ditanya daripada semua umat-umat tadi mana yang lebih istimewa, mana yang diutamakan daripada sekalian umat, maka di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebut bahawasanya dia adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dengan ayat ni juga, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Begitu. Sebab hu tadi ditafsirkan dengan Al-Quran yang gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah tak sebut dah kitab yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak masukkan dengan lafaz jamak, kemungkinan dibaca inna anzalnahunna. Hunna boleh jadi jamak. Mana Quran masuk, Taurat masuk, sehingga tak boleh nak ditentukan. Tapi telah disepakati bahawasanya yang dimaksudkannya adalah Quran yang gitu. Jadi umat yang diturunkan Quran dia lebih utama berbanding umat-umat yang lain. Bermaksud umat Islam dengan amalannya, dengan kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya melebihi daripada umat-umat yang lain.
Seperti mana umat lain pun diperintah untuk beribadah, mereka juga solat, mereka juga puasa, cuma tidak sama kedudukan pahala mereka seperti mana kita. Begitu juga keistimewaan yang lain. Disebut oleh ulama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan pintu Ar-Rayyan. Rasulullah SAW menyebut bagi orang yang berpuasa Ramadan akan masuk ke dalam sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Lalu dijawab oleh ulama, pintu ini khas untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa saja, tidak untuk umat-umat yang lain. Begitu juga bau mulut bagi orang yang berpuasa itu haram di sisi Allah seperti mana kasturi. Lalu juga disebut oleh para ulama kita bahawa ini juga dikhususkan untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Jibril alaihi salam turun. Bersama Jibril alaihi salam adalah para malaikat yang lain. Dan malaikat yang turun itu juga mengikut sewaktu Jibril alaihi salam sampaikan wahyu kepada Rasulullah ataupun turun bersama Jibril alaihi salam. Lalu yang istimewanya bila berlakunya malam Al-Qadri itu, lalu malaikat yang sama akan turun seperti mana pernah turun bersama Jibril, dan mereka pun turun pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu war-ruh, tanazzal, dia turun. Dia sudut bahasa Arab, dia turun berperingkat-peringkat. Tanazzalu, sebab dia ada kalimah syaddah kat situ. Turun berperingkat-peringkat. Al-malaikah lafaznya umum, am. Ruh lafaznya khas ataupun khusus. Jadi malaikat yang dimasukkan sebagai ulama kata semua malaikat yang berada di langit bermula yang pertama sampai yang ketujuh. Ada ulama kata juga termasuk juga malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah turun suatu Jibril alaihi wasallam turun memberi wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih suatu Allah Subhanahu Wa Taala perintah Jibril alaihi wasallam untuk bacakan ayat kursi kepada baginda Rasul, lalu diikut bersama Jibril itu 70,000 malaikat. Surah Al-An'am pun turun puluh ribu lagi malaikat. Banyak lagi lah cerita-cerita dalam ayat dan surah dalam Quran yang diikuti bersama-sama Jibril itu akan puluhan ribu, mungkin lebih pada itu jumlahnya. Jadi yang istimewanya Al-Qadri itu sendiri, yakni Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan bagi kita untuk duduk bersama dengan malaikat-malaikat yang pernah turun dan duduk bersama para Nabi Rasul dulu. Itu yang istimewa dia. Jadi kita jangan hanya memandang Lailatul Qadri itu satu malam berkaitan dengan satu amalan, solat kita ke, bacaan Quran kita ke, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita dah buat lebih 80 tahun ibadah itu. Tapi yang perlu kita kaitkan di sini ada ayat berkaitan dengan turunnya para malaikat tadi dan juga ruh. Jadi pendapat yang paling kuat adalah malaikat Jibril alaihi salam, dia turun. Jadi yang istimewa yang kita akan berkesempatan duduk dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang malaikat ni pula turun, dia memberi salam seperti mana dia turun dan diberi salam kepada para Nabi Rasul dan orang-orang salih. Disebutkan dalam Quran bahawasanya sebelum Jibril alaihi salam nak cakap dengan Maryam, dia bagi salam dulu dengan Maryam. Gitu. Pada Maryam bukan Nabi dan Rasul, dia orang salih. Begitu juga turunnya Jibril kepada baginda Rasul, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada isterimu Khadijah, begitu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut salamun hiya hatta matla'il fajr, lalu dimulai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi dengan ucapan salam para malaikat itu sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang menyebabkan ganjaran daripada apa yang kita buat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalimat tanazzal itu sendiri dah menjadi satu jawapan menunjukkan bukan semua orang dapat Lailatul Qadri. Begitu. Takkan malam tu orang berada dekat disko dapat Lailatul Qadri kot. Takkan kita nak kata semua sekali dapat. Begitu. Dapat ke orang dekat disko? Kat disko ada buat qiyamul lail ya? Tahajud ke? Ada ke? Hujan naik ke langit pun takkan mungkin lah buat begitu kan. Kerana mustahil lah, mustahil begitu. Nama pun disko, kalau nama disco lain juga kan. Itu pun mustahil juga orang tahajud kat disco. Dalam disco lah maksudnya gitu.
Jadi istimewanya Lailatul Qadri itu yakni kita dengan malaikat. Oleh kerana itu kata ulama, jangan kita sekadar bangun memandang apa yang kita nak buat, tapi kita kena tahu adab kita bersama malaikat itu sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah beritahu kita dan Nabi ajar kita. Pemberitahuan Nabi itu sebagai satu didikan dan ilmu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut malaikat tidak datang kalau sekiranya dalam rumahnya ada anjing, ada gambar-gambar yang tidak sepatutnya, kan? Ada patung-patung. Lalu bagaimana malaikat nak masuk? Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat pada Abdullah bin Mas'ud, malaikat akan masuk di mana di dalam rumahnya sedang adanya bacaan ayat-ayat Quran. Begitu. Kalau sekiranya ada lagu-lagu, ada filem-filem, mana dia nak masuk? Begitu. Kita sendiri pun kalau rumah kawan kita tengah goncang bunyi lagu, kan tuju-tuju kita pun wassalam lah kawan, gitu. Kita pun balik. Gitu. Lebih-lebih lagi kita nak mari rumah kawan kita bunyi tembak-tembak ni, kita pun lari lah. Lepas tu report boleh telefon, boleh ada tembak menembak kat rumah kawan saya, boleh pun mari cari, tak ada. Telefon kawan tadi, siapa yang kau rumah kau? Tak, aku pasang cowboy, kata. Oh gitu. Sebab malaikat ni salah satu, kita macam orang kita ni pantang untuk nenek lah. Itu pantangnya malaikat Allah. Dia tak mau bunyi-bunyi. Kalau nak ada bunyi-bunyi, dia nak Quran saja. Yang saya sebut ini memang ada dalilnya. Dia tidak mahu bunyi-bunyi. Itu pasal Rasulullah SAW sendiri, ini yang telah disebut dalam syarah-syarah di hadis sahih. Satu hari Rasulullah SAW salat, lalu kain langsir Rasulullah yang digantung di sini Aisyah ada gambar-gambar. Kata ulama, gambar-gambar yang dimasukkan gambar hidup. Kalau dia buat burung tu, seko tu hidup dengan cara warna dia lah, cara orang dulu lah. Sehingga Rasulullah perintah Aisyah, buka lah balik, sebab dia mengganggu kekhusyukan aku suatu salat. Lalu dalam syarah hadis menyebut Rasulullah SAW tak berapa nak suka gambar-gambar ni. Kalau ada disebutkan Rasulullah SAW akan buat sesuatu, bukanlah nak membakarnya, pergi buang, tidak begitu, tapi masih dimanfaatkan lagi, gitu. Ini adalah Rasulullah SAW. Setengah ulama kata Rasulullah SAW perintah Aisyah buka, jangan gantung, sebab dikhawatiri Jibril alaihissalam tak masuk. Satu hari Rasulullah menunggu Jibril. Kebiasaan Jibril datang walaupun taklah turunkan wahyu Quran. Sebab Jibril alaihissalam turun kepada Nabi 24,000 kali seluruhnya, begitu. Selama 23 tahun tu 24,000 kali jumlah dia, banyak kali. Cuma dalam beberapa hari ini Jibril tak turun. Rupanya Jibril turun, cuma dia tak masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW. Satu hari Jibril turun bertemu Rasulullah di luar rumah. Barulah Nabi tahu mengapa Jibril. Sebab kadang-kadang Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam kain selimut lagi, gitu. Dan dulu cerita ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Waktu tu Rasulullah sedang berselimut. Makna menunjukkan wahyu turun walaupun Rasulullah sedang tidur sekalipun. Makna berselimut tu pasal hati Rasulullah dia tak tidur, disebabkan wahyu mari juga waktu tu. Lalu Jibril alaihissalam kata, ya Muhammad, bukan aku tidak turun, aku ada, cuma aku ditegah daripada masuk ke dalam rumahmu sebab dalam rumahmu ada anjing. Rasulullah tak tahu. Sebab pada zaman dulu-dulu ni, anjing ni sebagai salah satu tradisi orang Arab lah, dia bela gitu. Macam kita boleh kata macam bela kucing jugalah, anak-anak anjing ni jadi permainan dulu-dulu lah, kan. Sebelum Rasulullah nak memangsuhkan berkaitan bela anjing ni, kecuali dengan ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan seseorang bela anjing dengan tujuan untuk menjaga ladangnya, memburu. Itu memang ada ayat Quran lah. Lalu bila Rasulullah SAW dengar saja begitu, Rasulullah pun perintahlah khadamnya pergi cari anjing tu. Ada dalam rumah Rasulullah tak tahu. Rupanya ada seekor anak anjing kecil duduklah bawah dekat bilik Rasulullah tu, seperti tempat Nabi baring tu, kat bawah tu. Patut Jibril pun tak masuk dalam rumah Rasul. Makna gitu. Sehingga Rasulullah SAW perintah pada tahun tu, bunuhlah semua-semua anjing. Bunuhlah semua-semua anjing.
kecuali anjing digunakan pakai dalam untuk memburu ni. Lebih-lebih lagi anjing liar memang dibunuh pada ketika tu. Sebab anjing liar ni yang suka masuk keluar gitu. Hanya berlaku tahun tu saja. Itu yang pertama. Yang kedua pula patung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bila diutus menjadi nabi rasul, maka mangsuh hukum tentang patung. Sebab pada zaman yang terdahulu, nabi-nabi rasul yang terdahulu masih boleh lagi nak buat patung, cuma tidak pernah sampai menyembahnya. Seperti mana dalam Quran pun ada tamathil, maknanya ada ayat berkaitan tamathil, makna patung-patung yang dibuat oleh jin-jin. Jadi kalau sekiranya patung tu diharamkan pada syariat Nabi Sulaiman ataupun syariat Taurat, nescaya tidak akan dibuat patung-patung tu. Gitu. Lalu bila masuknya syariat Islam, lalu Rasulullah SAW diperintah oleh Allah tidak mahu ada patung-patung. Bahkan salah sebahagian pada dosa-dosa besar dalam Islam, iaitu dengan membuat patung-patung. Seperti mana dia buat patung orang ni daripada kepala sampai kaki, siap lah gitu. Kalau sekiranya dia buat patung haiwan ataupun benda-benda yang menyawa ni, siap lah, komplit. Yang dikhilaf oleh ulama sama ada setengah ke 1/3 tu saja. Ada sebagai ulama kata selagi mana kita tahu ini adalah sesuatu yang hidup, maka tidak boleh yang itu. Sebagai ulama kata bahawasanya yang diharamkan 100% sahaja. Itu pasal dekat Arab sana tu, pengalaman saya lah. Diorang pun ada McDonald, cuma patung McDonald dia tak lengkap daripada kepala sampai kaki dengan kasut besar dia tu kan. Itu tak. Kadang setengah. Ada satu tempat itu agak berani jugalah dia buat satu patung tapi kepala tak ada. Patung orang kepala tak ada. Gitu. Sebab apa? Sebab dia nak beritahu ini bukan patung dah kalau kepala pun tak ada. Gitu. Itu cara orang sana lah. Cara kita hari ni pun dah mungkin dah tak ada dah patung gitu. Cuma sekadar gambar. Sebab nak save budget agaknya kan. Gitu. Jadi kalau sekiranya dalam rumah kita ada patung-patung gitu, jadi kita pun malaikat tak masuk dalam rumah kita. Itu pasal ulama-ulama kata kalau sekiranya dalam rumah kamu adanya bunyi-bunyi, adanya gambar-gambar, lebih-lebih gambar bergerak pula tu, ada cowboy, ada Hollywood lagi lah, malaikat tak masuk. Sebab makna menunjukkan kita tidak bersungguh untuk Lailatul Qadar sedangkan dia dah turun. Kalau betul kita nak Lailatul Qadar, nescaya pada waktu begitulah. Tidak ada masanya untuk kita berhibur-hiburan. Bukan masanya. Kalau kita bersungguh malam tu adalah untuk kita berzikrullah. Kalau sekiranya tidak ada apa kita nak buat, baik kita tidur saja. Dengan niat agar kita dapat bangun awal untuk beribadah. Jadi tidur dia adalah nilaian ibadah. Macam gitu. Mungkinlah dia bangun pukul 3, pukul 4 sebelumnya nak sahur, dia tahajud 2 rakaat. Mungkin dari itu qadar waktu tu. Macam gitu. Jadi dia kena bijak dalam hal ni. Dia kena mempelajari adab-adab agar malaikat tu datang kepada dia. Gitu, kan? Sebahagian ulama-ulama kata berkaitan bunyi tadi. Tu besar ulama-ulama kata kalau sekiranya dikhuatirkan rumah kamu tak boleh nak elak gitu, sedangkan kamu bersungguh-sungguh nak Lailatul Qadar, maka kamu keluarlah, pergilah iktikaf. Sebab di masjid mana ada nak filem-filem, nak bunyi-bunyi tu. Cuma bila dah niat iktikaf sampai ke masjid ni, beribadahlah kepada Allah. Maksudnya dia duduk sambil berzikrullah, dia solat ke, dia baca Quran. Jangan sampai dia bermula iktikaf sampai akhir iktikaf tunggu sahur je, dia tidur dalam tu. Bila masuk rumah Allah Ta'ala niat ibadah, jangan dia niat tidur. Tidur kat rumah pun boleh gitu. Jadi dia dah salah guna lah. Sebab di masjid ada adabnya gitu kan. Mungkin lebih mudah untuk dia dapat Lailatul Qadar itu sendiri. Sebab kalimah tanazzal tu menunjukkan peluang tu berperingkat-peringkat. Sebahagian ulama mengatakan maksud berperingkat-peringkat tu adalah golongan malaikat tadi. Ada golongan malaikat yang turun pada awal malam untuk orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah yang dapat Lailatul Qadar. Sekian orang ni, sekian orang ni, sekian orang ni. Ada orang yang pada waktu tu dia tak berpeluang lagi nak beribadah. Lalu turun pula malaikat rombongan yang lain pula, mungkin tengah malam ke, waktu itulah ada orang yang mula bangun untuk beribadah. Lalu Lailatul Qadar dapat kat dia. Yang mana tadi yang awal malam dia tak sempat. Kemudian ada juga pada pertengahan malam dia tak sempat lagi, dia berurusan dengan rumah tangga dia,
mungkin dia cat ke, sebagai contoh lah. Mungkin dia sibukkan ke dunia lagi. Dia tidak ada duduk dengan satu khas lah, dia duduk secara khusus untuk baca Quran ke apa semua, dia belum bersempat untuk buat lagi. Kemungkinan yang dia sempat buat adalah mungkin sepertiga malam ataupun mungkin akhir malam sebelum dia sahur, ataupun waktu dia sahur adalah zikir yang dia baca, adalah ayat Quran yang dia baca. Mungkin kemungkinan lah juga malaikat tu juga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kat dia gitu. Jadi menunjukkan tanazzal ini adalah satu kasih sayang rahmat Allah yang mana masih ada peluang untuk kita untuk dapat Lailatul Qadri. Asalkan jangan sewaktu malaikat nak mari kita buat dosa saja, dia takkan mari dah. Gitu. Satu. Yang kedua, kata ulama, kalau kita ada perselisihan wujud dengan dosa-dosa besar sesama kita, seperti mana derhaka ibu bapa ke, juga malaikat tak berminat nak turun kat dia. Gitu. Jadi dia settlekan mungkin waktu malam tu, malam malaikat akan datang dah. Itu juga disebut oleh ulama-ulama, ada juga riwayat yang menyebut begitu. Jadi pada kalimah tanazzal yang telah kita bincangkan bukan bermaksud sekali dia turun, tapi berperingkat-peringkat. Dan begitu juga tanazzal menunjukkan bahawasanya para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dia turun dan bersama dengan kita suatu memang waktu itu kita bersungguh-sungguh nakkan Lailatul Qadri gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apabila seseorang mungkin ini atas ijtihad dia, atas dirinya, atas ilmunya, dia merasai bahawa ini adalah malam Lailatul Qadar, maka disunatkan untuk dia menyembunyikan begitu. Jangan sampai dia kata semalam ni Lailatul Qadar, lalu dah tak akan datang sah, menaikkan tunggu tahun depan. Jadi orang yang dengar ni tengok mesej dia, alamak terlepas dah aku gitu. Sepatutnya dia tidak perlu sebut, sebab ini ijtihad. Dia tidak boleh sebut semalam Lailatul Qadar, dia tak boleh sebut gitu. Sebab riwayat pada Abdullah bin Mas'ud, waktu zaman dia hidup, waktu Rasulullah dah wafat, dia hidup, orang pun bertanya yang sama. Orang-orang yang tak sempat hidup dengan Rasulullah tanya tentang Lailatul Qadar. Lalu Abdullah bin Mas'ud hanya jawab, carilah kamu sepanjang bulan Ramadan. Gitu. Lalu orang lain pun mari, sebab dia hidup dengan Rasulullah lama kan, lebih 20 tahun. Lalu dia jawab, carilah Lailatul Qadri sepanjang bulan Ramadan. Lepas tu mari orang lain dia jawab yang sama. Padahal dia antara sahabat yang melihat Lailatul Qadar dengan dua mata. Kita Lailatul Qadar ijtihad, kita rasa semalam ni langit ni cerah lah gitu. Siang hari tak rasa panas-panas. Kita tahu dua ni je gitu. Tapi sahabat Rasulullah melihat Lailatul Qadri ni dua mata dia. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Sebab malaikat yang turun bukanlah malaikat dengan sayap-sayap begitu. Setengah ulama kata dia turun seperti mana hujan yang turun, tapi dia turun seperti mana manik-manik yang kilat cahaya, turun gitu. Sehingga seseorang yang dapat Lailatul Qadar seolah-olah dia sedang tangkap cahaya manik-manik tadi. Dikhayalkan dia dengan manik-manik tu. Itu sebab dia melihat kan gitu. Dia banyak pengalaman sebenarnya Lailatul Qadar. Maka Abdullah bin Mas'ud antara seorang sahabat yang cerita banyak ala cerita Lailatul Qadar. Cuma bila orang tanya dia suruh cari malam ganja ke apa, dia kata carilah seluruh daripada malam Ramadan ataupun sepanjang bulan Ramadan. Jadi bila kita ambil daripada Abdullah bin Mas'ud, memadailah bahawasanya kita mencarinya, bersungguh-sungguh mencarinya seluruh pada Ramadan kita. Cuma 10 malam yang terakhir itu adalah untuk mempertingkatkan lagi ibadah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masih beri peluang untuk kita dapat. Kemungkinan hujung-hujung ni lah kesungguhan kita pun lebih besar pada kesungguhan yang sebelum. Lalu dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri. Sebab dari sudut akidah di sunnah wal jamaah, ulama menjawab bahawasanya tidak ada pun hal Lailatul Qadar yang diijma'kan, tidak ada. Ijma' ni makna kita kata dia hanya berlaku malam ganjil saja. Dia hanya berlaku malam 21 saja. Dia hanya berlaku malam 27 saja. Lalu ijma' seluruh ulama sepakat. Tidak begitu. Lalu yang dijawab oleh ulama-ulama kita, Lailatul Qadar itu atas perintah Allah, turunnya malaikat dan atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan tidak mustahil seseorang yang menjalani sepanjang bulan Ramadan, dia mencarinya akan Lailatul Qadar, seolah-olah setiap malam itulah cara ibadah seperti mana dia mencari Lailatul Qadarnya bersungguh-sungguh, mungkin sampai kepada sepanjang malamnya. Mungkin sepanjang malam itu, sepanjang daripada malam-malam Ramadan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala bagi Lailatul Qadri kat dia. Begitu. Sebab Rasulullah dah sebut, sebab Lailatul Qadri diberi bagi orang yang bersungguh-sungguh dan berlumba-lumba nak. Maknanya ini menunjukkan pada imanan wa ihtisaban tadi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa bangun untuk mencari Lailatul Qadar dengan imannya, begitu juga mengharapkan redha Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mana bersungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Maknanya diberi keampunan ini pada hadis Rasulullah. Tapi berkaitan ayat Quran tadi, khairu min alfi syahr lah. Maknanya kalau dia solat 2 rakaat pun malam tu, dia dah solat 2 rakaat selama lebih 80 tahun pada setiap malam. Yang kita sendiri pun umur kita tak sampai gitu. Bahkan dengan 80 tahun tadi dapat menutup kembali solat-solat sunat kita yang sebelum-sebelum ni. Tapi masih tetap tak boleh nak tutup solat fardu juga. Solat fardu kena buat juga. Tak boleh cukuplah kita solat cari Lailatul Qadar, tutup balik solat fardu kita tinggal 11 bulan dulu gitu. Ini orang bijak ni. Tapi bijak tak kena tempat lah gitu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadri, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan, dan semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga teruskan dengan tarbiyahnya, didikannya, agar kita kembali balik seperti mana yang diperintah oleh Allah, tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan ini juga. Seperti mana hadis Rasul, bila seseorang dah dapat kesan Ramadan, lalu dia mahu Ramadan itu biarlah berlangsung sepanjang tahun. Sebab apa? Dengan kesan Ramadan itu mengubah macam-macam kehidupan dia. Seperti mana orang yang sakit hilang sakitnya, berat badannya hilang berat badannya, gitu. Rasa ringan, rasa mudah, kan begitulah kaedah. Itu adalah sebahagian pada kesan. Seperti mana orang yang sakit maka ubat hilang sakitnya, gitu. Lalu begitu juga dengan kesan Ramadan, dengan dosa-dosa gitu, semua digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya buat saya, daripada saya untuk tuan-tuan semua. Ucapan boleh, cuma menentukan Hari Raya belum.